Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asfazia B. Afni dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu ajaran sesat Bahai dan juga kepercayaan dan amalan ajaran sesat Bahai dalam golongan orang asli. Okey. Objektif kajian. Objektif kajian pertama dalam sepanjang saya mengupas tentang isu ajaran sesat ialah tujuan kajian adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri ajaran sesat tersebut serta memahami konsep ajaran mereka. Yang kedua ialah mengetahui lebih mendalam tentang sejarah dan asal-usul ajaran sesat. Yang ketiga ialah membuat penyelidikan tentang proses penyebaran ajaran sesat tersebut. Yang keempat ialah mengenal pasti punca individu ataupun masyarakat terpengaruh dengan ajaran sesat. Okey. Pengenalan ajaran sesat Bahai. Kepercayaan Bahaiyah timbul dalam kalangan kaum Syiah Imamiyah di Iran pada abad ke-19. Pengasasnya ialah Mirza Ali Muhammad dan ia mendakwa dirinya sebagai Al-Bab. Ajaran awalnya dinamakan Babiyah. Okey, ajaran ini adalah bertujuan untuk menyeru manusia agar memeluk agama internasional. Mirza Ali Muhammad ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh pada tahun 1853 Masihi. Dan selepas daripada Mirza Ali Muhammad tersebut, agama ini diteruskan oleh Mirza Hussein Ali Bahaullah dan mengubah ajaran ini kepada nama Bahaiyah. Okey. Ciri-ciri ajaran sesat Bahai. Okey. Bagi ajaran sesat Bahai, yang pertama ialah mengerjakan ibadat seperti puasa 19 hari. Okey, bagi ajaran sesat Bahai, puasa 19 hari merupakan amalan berpuasa untuk penganut kepercayaan Bahai selama 19 hari dari terbit matahari sehingga terbenamnya matahari. Amalan ini merupakan antara kewajipan terbesar untuk penganut Bahai. Okey, bagi ajaran sesat Bahai dalam kalangan orang asli, yang pertama ialah kewajipan melaksanakan sembahyang melalui konsep berdoa. Menurut kajian terhadap amalan ajaran Bahai yang diterapkan dalam kalangan orang asli, membaca doa wajib pendek bermula waktu terbit tengah hari sehingga ke waktu tergelincir matahari, dan tidak pernah meninggalkan sembahyang kerana doa tersebut boleh dibaca di mana-mana sahaja tanpa ada peraturan yang khusus. Okey, bagi ajaran sesat Bahai yang kedua ialah melakukan solat 9 rakaat 3 kali sehari. Bagi ajaran sesat Bahai dalam kalangan orang asli, mengamalkan amalan-amalan berdoa melalui koleksi peribadi buku doa-doa Bahai. Okey. Ciri-ciri ajaran sesat Bahai dalam kalangan asli yang kedua ini menerangkan antara doa-doa yang selalu dibaca adalah doa wajib, doa bangun pagi, doa tengah hari, doa malam, doa kesukaran dan banyak lagi. Doa-doa yang dibaca turut bergantung kepada situasi. Ciri-ciri yang ketiga bagi ajaran sesat Bahai ialah berwuduk dengan air mawar atau diganti dengan bacaan Bismillah atau sebanyak 5 kali. Okey, ciri-ciri yang ketiga dalam kalangan orang asli, prinsip-prinsip perkahwinan agama Bahai dipatuhi terlebih dahulu sebelum menjalankan upacara perkahwinan. Okey, di samping itu, mereka juga masih menjalankan upacara perkahwinan mengikut budaya dan adat resam orang asli. Okey, ciri-ciri ajaran sesat Bahai yang keempat ialah menghapuskan jihad. Bagi ciri-ciri yang keempat bagi kalangan orang asli ialah menyambut bulan puasa Bahai
pada 2 Mac sehingga 20 Mac setiap tahun. Walau bagaimanapun, mereka tidak mengamalkan puasa penuh selama 19 hari ini disebabkan oleh faktor usia dan bebanan kerja yang tidak menentu, lebih-lebih lagi bagi golongan bapa. Okey. Yang kelima, bagi ciri ajaran sesat Bahai ialah memasukkan agama Islam. Isi ini bertepatan dengan bermaksud bahawa ianya boleh dikaitkan seperti mengubah prinsip asas akidah Islam. Contohnya, ajaran Bahai mendakwa supaya agama adalah sama. Okey. Bagi ciri-ciri ajaran sesat yang terakhir bagi dalam golongan orang asli ialah melaksanakan amalan menderma setiap kali kenduri 19 hari. Hal ini bertepatan dengan bahawa dengan sumbangan derma mereka boleh menggunakannya untuk pembangunan kampung, aktiviti-aktiviti keagamaan, kelas belajar berkumpulan dan lain-lain lagi. Okey. Seterusnya, cara penyebaran sesat Bahai. Okey, bagi ajaran sesat Bahai, yang pertama cara penyebarannya ialah mempengaruhi masyarakat dengan konsep kepercayaan kepada perkara-perkara gaib. Bagi cara penyebaran yang kedua, ajaran sesat Bahai ialah masyarakat bersifat ingin tahu mencari kelebihan ilmu-ilmu Islam. Okey, sifat ingin tahu mereka ini, ilmu-ilmu Islam yang diterapkan oleh mereka telah bercampur aduk dengan ilmu ajaran sesat. Okey. Yang ketiga ialah ajaran yang boleh diterima akal masyarakat. Cara penyebaran ajaran sesat Bahai yang keempat ialah masyarakat yang cetek akan ilmu Islam. Dengan ilmu yang ada pada individu seseorang ataupun masyarakat yang cetek tentang akan ilmu Islam, penyebaran ajaran sesat mungkin boleh mempengaruhi mereka dengan lebih mudah tentang ajaran sesat Bahai untuk mereka. Okey, seterusnya ialah cara penyebaran ajaran sesat Bahai bagi dalam kalangan orang asli. Yang pertama ialah kegiatan dan cara hidup masyarakat orang asli. Okey. Yang kedua ialah pegangan orang asli terhadap konsep animism. Okey, apa itu konsep animism? Ialah konsep yang percaya bahawa tentang roh ataupun kepada makhluk gaib. Okey, ajaran sesat Bahai ini boleh mempengaruhi orang asli tentang dengan konsep animism yang dipercayai oleh orang asli. Okey, yang ketiga cara penyebaran sesat Bahai dalam kalangan orang asli ialah teknik pengajaran mereka. Okey, teknik pengajaran yang diambil oleh ajaran sesat Bahai ialah contohnya seperti mereka mengadakan kelas belajar secara kumpulan bagi golongan belia, golongan kanak-kanak. Hal ini bertepatan dengan mengajar mereka secara lebih meluas tentang ajaran sesat Bahai. Okey, cara penyebaran sesat Bahai yang keempat bagi kalangan orang asli ialah semangat dan dedikasi yang diberikan oleh penganut agama ini untuk bertujuan menyebarkan ajaran sesat Bahai kepada kalangan orang asli. Okey. Kesan-kesan ajaran sesat dalam kehidupan. Okey, yang pertama, apa yang saya boleh cakapkan di sini ialah berlakunya pergaduhan dan rusuhan disebabkan ideologi dan fahaman yang berbeza-beza. Okey, yang kedua ialah tidak saling menghormati antara satu sama lain.
Yang ketiga ialah memecah belahkan hubungan kekeluargaan. Contohnya seperti individu dalam sesuatu kekeluargaan telah dipengaruhi oleh ajaran sesat ini dan fahaman mereka individu ini dengan keluarga mereka adalah berbeza dan ini akan meruntuhkan hubungan kekeluargaan ini disebabkan oleh fahaman mereka yang berbeza-beza. Okey. Yang seterusnya, kesan-kesan ajaran sesat dalam kehidupan ialah lahirnya generasi yang akan membawa fahaman ajaran sesat. Okey, jika ajaran sesat ini diteruskan sehingga jika fahaman ajaran sesat ini diteruskan sehingga tiada kesudahannya, maka akan lahirnya generasi baru ini dan dibawa oleh mereka sehingga kepada generasi-generasi yang berikutnya. Okey, kesimpulan untuk apa yang saya dapat kaji tentang isu ajaran sesat ini ialah jika kita ingin menghadapi ajaran sesat ini supaya untuk mengelakkan diri kita daripada ajaran sesat ini, yang pertama ialah membuat persediaan rapi dengan terhadap diri sendiri dengan kefahaman dan ajaran Islam yang sebenar. Yang kedua ialah menyebarkan ajaran Islam dengan secara menyeluruh. Yang ketiga ialah jika terdapat sebarang keraguan akan sesuatu perkara berkaitan dalam usaha mendalami ilmu agama Islam, perlulah segera merujuk Al-Quran dan Al-Hadis sebagai panduan. Sekian, terima kasih.